isyarat dia. Tegahan itu maksudnya apa? Tegahan ini tegahan dia. Menjadi hamba. Hamba itu tak jelaskan ni, betul tak? Kalau dulu hamba ada dulu, tapi sekarang dah tak ada. Sekarang ni membunuh orang yang menguasai harta. Ini sebagai contoh, kita ni anak lelaki. Kita ni anak lelaki, tapi kita bunuh ayah kita. Kita bunuh ayah kita. Kita sebagai pembunuh ayah kita. Adakah kita boleh mewarisi harta? Tak boleh. Walaupun kita anak lelaki, walaupun kita waris dia, tapi kita adalah penyebab kepada kematian. Berbeza agama, iaitu antara Islam dan kafir, pun tidak boleh mewarisi. Sebagai contoh, seorang itu masuk Islam, jadi ada keluarga dia yang kafir itu tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Hartanya di mana? Hartanya di Baitul Mal. Okey, faham? Yes. Lalu nak definisi. Dulu punya lama cerita dulu. Punya tak cerita definisi lagi. Okey. Sebelum saya nak pergi definisi, boleh tuan-tuan ceritakan kepada saya apa maksud faraid. Sebelum kita belajar faraid, apa yang dimaksudkan dengan faraid? Agak-agaknya. Apakah yang dimaksudkan dengan faraid? Boleh? Tahu tak? Tak boleh. Semua dah bertidur pada kau. Apakah yang dimaksudkan faham dengan faraid? Perkataan faraid, bukan faraid, tarikat. Tahu? Siapa yang askar dengan awak berani? Saya semalam saya tengok skuad Imam Muda. Dia pergi kat mana? Dia pergi dekat Navy kan? Dia pergi dekat Navy kat kapal KG Indra Sakti dengan saya. Dia pergi dan pegawai itu adalah pegawai Navy yang asalnya dari UPNM. Pegawai itu. Dan itu daripada UPNM, dia kata belajar di universiti berbeza dengan belajar di UPNM. UPNM kata selepas daripada belajar, dia adalah latihan fizikal, ketenteraan, kena berani. Kalau belajar universiti habis daripada kolej, habis daripada fakulti belajar, maka perlahan-lahan kita boleh bersembang-sembang, pergi warung kopi, itu dia, beza dia. Kalau semua orang biasa tanya, siapa yang berani nak jawab apa maksud faraid? Sebenarnya sama je lah. Apa maksud yang kamu faham tentang faraid? Sebab faraid yang faraid kita belajar. Kalau tak belajar, dalam hadis mengatakan ilmu faraid ialah ilmu yang awal-awal sekali yang akan dicabut daripada umat Muhammad. Awalul ilmi yanzi'u min ummati. Awal ilmu yang akan dicabut daripada umatku. Sebab apa orang tak minat belajar faraid? Sebab apa? Sebab dah ada software faraid. Masuk software keluar. Semua tak tahu. Semua kan cerita yang jawab. Jadi apa yang pandai? Kan cerita yang pandai. Memang saya dulu saya ceriksi. Masa saya macam kamu juga. Masa saya bersekolah di sekolah Arab, maknanya belajar faraid ini susah sikit. Tapi saya minat. Belajar faraid ini saya minat. Sehingga saya ada mengeluarkan sebuah buku faraid masa saya belajar di sini. Sebab saya minat faraid. Sebab itu bila saya beritahu kepada saya, Ustaz, bolehlah faraid belajar kepada apa tu? Kadang-kadang kita. Itu boleh insya-Allah. Maknanya faraid ini kita belajar, kita tahu. Sebab ilmu ini special yang Allah akan cabut awal-awal. Ilmu perubahan Islam Allah akan cabut lagi. Nak cabut. Last kali aku cabut dengannya. Tapi ilmu faraid ini ilmu yang Allah akan cabut awal-awal sekali. Sebab kalau kita tak belajar. Nanti saya akan ajar teknik-teknik real. Macam mana kita nak kira ilmu faraid kita ada formula. Siapa dapat 1/2 bahagian? Siapa dapat 1/4 bahagian? Siapa dapat 1/8 bahagian? Siapa dapat 2/3? Siapa dia asabah? Siapa yang terdinding? Itu kita semua akan tahu. Sampai itu pun nak pilih. Macam belajar bahasa Arab pula. Kadang-kadang orang yang belajar bahasa Arab mula-mula macam ni ramai. Bila sampai tengah-tengah kan dengan 2-3 orang. Tak penting. Sorak macam tu. Itu tidak ilmu faraid. Tapi ilmu faraid ini kalau kita
banyak antaranya ialah menentukan, memastikan, menghalalkan dan mewajibkan. Itu faraid. Apa asal katanya faradah? Faradah apa? Fardu. Usalli fardan zuhri, usalli fardan maghrib. Itu fardu, wajib. Menurut istilah syarat, faraid adalah pembagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia, sama ada beliau meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematiannya. Atau ilmu berkenaan kaedah-kaedah fiqh dan hisab matematik bertujuan untuk mengetahui habuan yang bakal diperolehi oleh setiap ahli waris dari harta peninggalan si mati. Itu maksud ilmu faraid. Maknanya kita belajar ilmu ini, kita belajar duit. Kita belajar ilmu ini adalah kita belajar duit sebab gambar duit. Kan? Kalau sekiranya anda adalah seorang, keluarga anda adalah keluarga orang kaya, mungkin ayah orang kaya, jutawan, tak jutawan pun ribuan, tak ribuan pun ratusan, ada. Jadi dia kalau sekiranya ibu bapa di sini, dia umurnya tak panjang. Tapi janganlah kita doakan dia umur tak panjang. Kita doakan dia umur panjang. Hartanya insya-Allah akan dimiliki oleh pewaris-pewaris anak-anaknya. Sama ada anaknya laki-laki atau perempuan. Jadi harta itu. Tapi janganlah besok belum lagi apa-apa dah difaraidkan harta. Pertama sekali selepas daripada kematian, apa yang kita dah baca dulu daripada harta pusaka ni, sebelum dibuatkan faraid, apa yang perlu dibuat? Dibuat pengurusan jenazah, betul? Dibuat pengurusan jenazah dengan duit yang ada ditinggalkan oleh mayat, oleh mayit, oleh jenazah. Maknanya duit arwah ayah kita itu hendaklah digunakan untuk membuat pengurusan jenazah ni. Jangan, tapi alhamdulillah sekarang kita dah ada hayat kematian. Kalau di kampung dia masuk hayat kematian, kalau ada kematian semua diuruskan, settle. Tapi kalau sekiranya tidak ada hayat kematian, maka duit ini yang pertama sekali hendaklah digunakan untuk mengurus jenazah dia. Pertama. Yang kedua, apa? Bagi. Belum. Yang kedua, duit itu hendaklah digunakan untuk membayar hutang. Di mana hutang-hutang ni kita kena cari sebagai seorang anak, kita kena cari mana hutang-hutang yang pernah dibuat oleh ayah kita. Hutang bank rakyat, hutang bank muamalat, hutang kereta sewa beli, hutang alung, hutang apa saja hutang-hutang yang dibuat oleh si mati, maka hendaklah dibayar menggunakan duit dia. Sebab itu, kalaulah sekiranya si mati tidak meninggalkan apa-apa pun harta, maka atas tanggungjawab siapa? Anak waris yang membayarnya. Sebab itu sekarang ini, kalau ada buat pinjaman, lebih-lebih lagi dalam pinjaman pribadi, contohnya dalam raya apa sebagainya, dia ada dijamin oleh apa? Takaful. Ingat, buat pinjaman dia ada takaful. Takaful ini yang akan membayar segala hutang-hutang yang tertanggung kalau sekiranya si mati itu ada meninggalkan hutang yang tidak selesai. Tapi kita masuk kata takaful itu kalau sekiranya itu dia dalam pinjaman dia ada offer kepada kita. Nak masuk tak takaful ni untuk di cover kalau sekiranya berlaku kematian. Itu adalah yang terbaik. Takut-takut kalau kita tak masuk dia meninggal, siapa nak bayar? Kita kena bayar. Faham? Okey. Ada nak tanya? Tak tahu nak tanya. Kena buat rawatan semua nak tanya. Kalau ini tak tahu nak tanya juga. Tak tahu. Okey. Harta yang dibagikan kepada ahli waris adalah bagi harta yang ditinggalkan setelah ditolak segala pembayaran pengurusan jenazah, hutang si mati, zakat. Kalau harta itu tak zakat, tak ada zakat. Harta itu tak pernah zakat dulu, mungkin orang tua kita wa'iyazzubillah, dia tak pernah zakat pun harta wang ringgit yang ada. Maka kita tidaklah berzakatkannya. Berapa kadar zakat?
sekarang ni, maka kita hanya keluarkan 2.5% berapa? 250. Betul? 250 aja. Tak banyak kita keluarkan. Bersih